Jadi sementara menunggu, okey, recording sudah start. Selamat pagi dan selamat datang kepada rakan-rakan guru SMK Infokusen ke bengkel santai setengah jam. Tajuk fokus kita pada hari ini adalah Google Form. Tajuk ini dipilih atas permintaan ramai, permintaan rakan-rakan yang meminta saya menunjukkan cara penggunaan Google Meet daripada basic. Jadi kita akan mulakan proses pembelajaran pada hari ini, tajuk Google Form. Baik, cikgu, untuk membuka Google Form ada 3 cara. Satu ialah dengan membuka Google dan kita boleh type Google Form di search bar. Okay. Type Google Form di sini. Okey, apa yang berlaku adalah kita akan dapat satu paparan seperti ini. Ya, kita ada satu paparan dan kita kena pilihlah daripada pilihan yang diberi. Kita kena scroll sampai ke bawah, kemudian kita cari Google Form sign in. Ya, jadi ini adalah satu proses yang sangat panjang dan saya tidak mengesyorkan cikgu menggunakan cara ini. Baik, lagi satu cara yang mudah adalah melalui Google Drive. Melalui Google Drive. Kita buka dulu Google Drive. Okey. Di sini ada 2 cara cikgu, melalui Google Drive ada 2 cara. Satu ialah menggunakan butang new. Kita boleh klik pada butang new dan kita akan dapat Google Form di sini. Ya, jadi kita boleh klik pada Google Form di sini. Okey, kita akan dapat satu Google Form yang kosong. Atau daripada My Drive, kita boleh pergi ke titik 9 dan kita scroll ke bawah sampai kita jumpa Google Form. Baik, kalau kita lihat perbezaan di antara butang new dan juga titik 9 ini, mencari Google Form menggunakan butang new adalah cara yang paling ringkas, paling cepat, ya, paling ringkas. Dan cara kedua adalah melalui butang 9 ini. Apa perbezaannya ialah bila kita mahu buat Google Form serta-merta, segera kita boleh terus ke butang new dan mencari Google Form di sini. Tetapi saya mengesyorkan cikgu gunakan titik 9 untuk mencari Google Form. Sebabnya ialah kita akan lihat bila kita klik pada Google Form di titik 9, ya, kita akan dapat lihat ke semua Google Form yang kita sudah buat sebelum ini akan terpapar di sini. Ya, semua Google Form yang kita pernah gunakan akan terpapar di sini. Semuanya. Okey, kalau cikgu mahu cari Google Form cikgu yang pernah cikgu buat sebelum ini pada masa lalu, cikgu boleh cari. Scroll dan cari Google Form yang cikgu pernah buat sebelum ini. Okey, jadi ini adalah cara kita membuka Google Form. Baik, kalau cikgu sampai di sini, cikgu hanya perlu klik pada perkataan blank. Dan kita akan dapat satu form baru. Ya, kita akan dapat satu form baru. Yang pertama, kalau cikgu lihat pada form baru ada perkataan untitled form. Cikgu maaf sebentar ya, saya akan bergerak daripada dulu sebab rakan-rakan guru lain ada dalam satu perbincangan yang sangat hebat. Jadi suara mereka sangat kuat, saya akan bergerak ke tempat yang lebih sedikit. Tolong tutupkan mikrofon tak? Ada musik daripada background cikgu Mastura. Okey, saya sudah bergerak ke tempat yang lebih senyap. Betul, background sangat kuat. Diorang ada satu perbincangan yang sangat hebat. Okey. Saya tolong tutupkan mic cikgu. Okey, tajuk kita adalah Google Form. Jadi di sini kita ada dan juga kita akan typekan tajuk
Kalau saya nak tunjukkan kepada cikgu, saya menggunakan Google Form untuk pelaporan PDPR. Ya. Saya membuat PDPR Google Meet sebab kalau ikut jadual ialah seminggu sekali sahaja. Jadi pada hari-hari lain saya akan memberi latihan kepada pelajar menggunakan WhatsApp. Jadi bila pelajar menyiapkan latihan dan hantar kepada saya akan beri link kepada borang ini. Saya akan mengisikan nama kelas mereka dan sedikit feedback tentang latihan yang mereka buat, adakah mudah ataupun mungkin tak suka ya. Mereka hanya pilih kemudian tarikh dan mereka akan submit dan saya akan dapat respon mereka di dalam spreadsheet inilah. Jadi saya akan dapat lihat kalau cikgu nak tengok latihan yang saya beri dalam WhatsApp sebentar lagi mungkin 5 minit yang terakhir saya akan tunjukkan latihan yang saya beri dalam WhatsApp. Ini adalah daripada pelajar. So, banyak betul tak? Jadi kalau cikgu lihat saya ini adalah tajuk. Ya, ini adalah tajuk. Ini adalah tajuk. So bila saya type tajuk ini, untitled dekat atas akan ikut tajuk ini. Okay, contohnya seperti ni ya. Okey, contohnya begini. Rekod kehadiran pelajar. So, bila saya klik ini, untitled ini akan berubah mengikut tajuk yang saya sudah buat di sini. Okey. Ini adalah untitled. Akan ikut orang cikgu. Contohnya okey, pelajar diminta mengisi borang ini selepas melengkapkan tugasan. Jadi yang pertama memanglah sebab kita akan beri borang ini kepada semua pelajar kan. Jadi penerima mesti mengisikan nama. Okey, nama. Ya, jadi bila kita minta nama pelajar, pilihan di sini sebab ada banyak pilihan kan, dia akan berubah secara automatik. Ya, dia akan berubah secara automatik. Dan kita akan aktifkan butang ini bermaksud bila pelajar tidak mengisikan nama, dia tidak boleh bergerak ke soalan seterusnya. Secara automatik akan, so mereka mesti mengisikan nama. Ya, jadi untuk menambah soalan, di sini ada satu kotak ya, untuk menambah soalan kita klik pada butang tambah. Jadi kita akan dapat satu soalan, satu kotak baru ya untuk meletakkan soalan. Dalam kotak ini saya mahu meletakkan kelas. Okey, kalau cikgu lihat borang saya tadi, saya ada nama dan juga kelas. Ini adalah kelas-kelas yang saya ajar pada tahun ini. So cara membuatnya ialah kita boleh pilih di sini. Bila kita sebut kelas, memang dia secara automatik dia akan beri kita option multiple choice. Ya, option multiple choice. Atau cikgu boleh gunakan box pun boleh. Tetapi di sini sebab kita memang nak gunakan multiple choice. Ya, ya. Puan Ya, saya. Asna presenting. Yes, Nolina. Screen. Okey. Tak apa. Sekarang okey. Puan Asna tak dengar suara. Cuba naikkan speaker Puan Asna. Cuba naikkan speaker kat sini.
Okey, saya patah balik ke sini untuk meletakkan nama-nama kelas kita. Okey, dan aktifkan butang required supaya pelajar akan dipaksa mengisi soalan ini sebelum dia bergerak ke soalan selanjutnya. Baik, sekarang untuk soalan selanjutnya kita klik pada butang tambah. Baik, katakan di sini saya nak tunjukkan kepada cikgu satu borang. Okey, ini adalah borang yang saya buat malam semalam untuk pelajar tingkatan 3. J. Ya. Skrin tak ada, tak nampak. Pelajar tingkatan 3. Ini adalah ya sayang. Masih tak nampak ya? Sekejap, saya stop lepas tu saya pejam balik Tak nampak juga? Nampak yang ni tapi apa yang you nak present tu tak nampak. Nampaklah your screen ni. Okey You tengok ni nampak tak? Nampak tak yang ni? Okey. Nampak. Okey okey. Baik, ini adalah Google Form yang saya buat malam semalam untuk pelajar tingkatan 3. Saya buat latihan berdasarkan buku teks. Jadi ini adalah gambarnya, borangnya. Okey. Ini adalah berdasarkan buku teks. Okey, katakan saya mahu masukkan di sini gambar. Baik, katakan saya nak masukkan soalan. So saya klik pada butang tambah. Jadi mana soalan tu pergi? Kan? Sekarang soalan tu berada di bahagian atas. Nama dan kelas sudah turun ke bawah. So saya boleh klik dan ubahkan lokasi soalan saya. Saya boleh klik dan ubahkan lokasi soalan. Okey, di sini saya tak mahu letakkan soalan tetapi saya mahu letakkan gambar daripada buku teks sebab borang ini adalah untuk bacaan dan kefahaman. Okey, so saya mahu letakkan teks sebab mengikut berdasarkan budak kelas saya, mereka kata belum terima lagi buku pinjaman. Okey, so saya akan untuk meletakkan gambar di dalam ini, saya klik pada butang image ini ya. Saya akan klik pada butang image. Kemudian saya akan cari gambar itu. Saya memang sudah letakkan di dalam komputer saya. Saya sudah screenshot dan letakkan di dalam komputer saya. So, saya cari gambar itu. Yes, sekarang gambar itu akan masuk ke dalam Google Form saya. Ini dia. So, soalan saya ialah kepada pelajar tadi, saya kata write 5 new words. Selepas mereka baca ini, so saya akan letak okey, saya sudah letakkan soalan. Saya kata baca soalan ini kemudian jawab soalan berikut. Jadi pelajar akan baca. Saya kalau nak tambah lagi gambar pun boleh. Saya boleh juga tambah daripada sini. So kita akan cuba apa akan berlaku bila kita tambah gambar di dalam kotak, apa akan berlaku, dan bila kita tambah gambar di luar kotak, apa akan berlaku. So tadi saya letakkan gambar menggunakan kotak
simbol image di dalam kotak ini. Sekarang kita akan cuba yang berada di luar dulu ya. Kita klik di sini. Sama. Kita browse. Saya sudah ada teksnya. Okey, mana pergi gambar tadi? Ya, gambar itu berada di bawah. Ya, berada di bawah. So, saya hanya beri tajuk ya dan saya boleh biarkan. Baik, ada cikgu tanya, macam mana contohnya buat ni gambar ni? Gambar ni macam mana? Sebab bila kita buka yang asal tadi, bila kita buka apa-apa Google Form, asalnya adalah berwarna purple macam ini dan tidak ada gambar dekat atas. Kan? So, kita akan mengetahui cara menggunakan aplikasi shortcut di atas ini untuk mencantikkan Google Form kita. Bila cikgu buka Google Form, yang pertama kita sudah lihat adalah tajuk, kemudian cara mengisi soalan, cara mengisi gambar, ya, gambar melalui simbol image di dalam kotak, dan juga cara meletakkan gambar menggunakan simbol image di luar kotak. Okey, baik. Sekarang kita akan lihat apakah empat kotak, empat gambar di atasnya, empat simbol ikon ini. Mungkin cikgu tak ada yang inilah, mungkin cikgu tak ada, tak apa. Tetapi cikgu pasti akan ada gambar palette, gambar mata dengan gambar roda ni. Palette ni adalah untuk paparan appearance apa, penampilan borang kita ya. Dan ini adalah untuk preview dan ini adalah untuk setting. Baik, untuk mencantikkan borang kita, kita boleh klik pada gambar palette ini. Kita, yang ini dia kata header. Header ialah, yang inilah header ya, header ini. Kita boleh juga customize header ini ya, boleh letak gambar kita sendiri pun boleh. Untuk hari ini kita akan lihat cara yang paling mudah lah untuk letakkan apa yang sudah preset, yang memang sudah ada di sini. Ya, memang sudah ada di sini, memang sudah ada gambar-gambar yang berkaitan dengan pendidikan. Okey, saya akan pilih yang ini. So, bila kita pilih gambar tadi, warna tema pada gambar yang kita pilih akan menukar warna tema pada borang kita. Tadi warna purple kan? Sekarang sudah jadi berwarna brownish sedikit berdasarkan warna yang ada pada header kita. Dan kita juga boleh ubah ya, warna latar belakang ni kita boleh ubah menjadi seperti ini. Kalau cikgu lihat yang pertama tadi ialah ini. So palang ini adalah warna purple tadi, warna brown tadi. Jadi warna di belakang ini, background dia akan mengikut warna palang ini. So bila kita ubah, dia akan berubah. Bila kita ubah lagi, dia akan berubah lagi. Dan kalau kita tak suka mana-mana color ini, kita boleh pilih color lain. Ya, kita boleh pilih mana-mana color yang kita suka. Contohnya saya nak warna orange. Jadi saya add, sudah ada warna orange, so dia berubah warna. Dan background ni pun kita ada 4 pilihan, kita boleh pilih ya. Ini yang sudah di set lah secara default akan keluar. So kita boleh pilih, boleh ubah warna background. Ya. Dan di sini ada tulisan, font kita pun boleh ubah, ada 4 jenis font. Ya, kita boleh gunakan font lain ya, ataupun kita boleh gunakan font formal seperti ini, tidak berubah, ataupun yang ini adalah default. Ya, kita boleh font. Jadi ini adalah untuk penampilan Google Form kita ya, penampilan ini. Yang ini, mata ini adalah untuk preview. Bila kita sudah siap, soalan kita sudah cukup, sudah puas hati, kita boleh gunakan preview untuk melihat paparan dalam paparan bila penerimanya membuka. Bagaimanakah rupa Google Form kita? Tengok sudah ada submit kat bawah ya. Jadi ini adalah untuk preview, untuk melihat paparannya bagaimanakah rupa Google Form kita. Baik, Google Form ini ada setting ya. Setting ini sangat penting, cikgu perlu selalu perhatikan ya apa yang terkandung di dalam setting.
Yang okay, kalau cikgu menggunakan akaun MOE cikgu, bila cikgu buka setting, okay, Google akan meminta cikgu. Soalan pertama, adakah cikgu mahu mengumpul email penerima? Bermaksud bila cikgu klik ini, cikgu boleh lihat saya tunjukkan. Ini adalah borang kita. Di sini dalam borang kita, kita tidak meminta email penerima. Di mana-mana pun tidak meminta email penerima kan. So bila kita pada setting ni, kalau kita tik butang ini dan kita save, cikgu akan dapat di satu ialah dia kata this form is automatically collecting email address. Bermaksud dia memberitahu kepada penerima bahawa dia akan secara automatik mengambil email address penerima. Ya. Yeah? Okay. Jadi saya tak mahu. Baik, kemudian yang kedua ialah restrict to MOE users. Bermaksud sesiapa yang ada akaun MOE sahaja boleh proses borang saya. Boleh dapat akses kepada borang saya, sesiapa yang menggunakan akaun MOE saja. Tetapi saya mahu membuka borang ini kepada sesiapa yang ada Gmail, yang menggunakan Yes, yang menggunakan Hotmail, yang menggunakan MOE, ada yang menggunakan EDA, ada yang menggunakan SCM, siapa-siapa sahaja boleh menggunakan borang ini. So saya perlulah untick. Ya, bermaksud siapa-siapa sahaja boleh masuk ke menggunakan, menyiapkan atau menjawab soalan dalam borang saya. Kemudian, adakah penerima borang saya boleh menjawab berkali-kali? Contohnya, seperti kita borang kehadiran guru. Kan, bila kita ada bengkel ke, ladap ke, kita sudah isi nama maklumat kita, kemudian kita bagi kawan untuk mengisi maklumat kawan. Ya, kalau begitu, kita biarkan limit to one response ini biarkan kosong. Tetapi kalau kita beri borang ini dalam untuk PDP, bukan PDP, PBD, untuk PBD, ya, kita mahu membuat pentaksiran secara ringkas menggunakan Google Form dan kita mahu pelajar kita hanya menjawab sekali sahaja, so kita akan klik pada limit to one response. Jadi pelajar kita jawab sekali, itu sahaja. Dia tak boleh beri kepada kawan atau dia pun tak boleh jawab lagi sekali. Okey, kemudian di sini edit after submit, adakah penerima boleh buka kembali borang ini dan mengedit jawapannya? Kalau kita mahu pelajar kita edit jawapan dia, kita berilah yang ini. Selalunya kita tak mahu mereka edit respon mereka, so kita biarkan dia kosong. Kemudian di sini ialah adakah pelajar atau penerima boleh melihat graf selepas kita menerima. Contohnya saya kepada cikgu, ini ialah saya punya. Pada respon ini kita boleh lihat graf carta ini. Jadi inilah yang kita nak bagi dalam setting ini. Kita nak bagi adakah penerima boleh melihat carta itu. Ya, okey. Kita tak mahu dia, so kita biarkan dia kosong. Kemudian soalan tab kedua ialah presentation. Ya, presentation ialah adakah kita mahu mereka melihat carta tadi, adakah kita mahu soalan kita tidak sama susunan untuk setiap penerima. Mungkin untuk penerima pertama 1, 2, 3 susunan soalan. Untuk penerima kedua ialah 3, 2, 1 susunannya. Ya, adakah kita mahu ubah susunan dan adakah kita mahu menunjukkan pautan link untuk menghantar lagi satu respon. Ya, mungkin kalau kawan dia mahu menggunakan peranti yang sama, kita biarkan ini on dan kawannya boleh menggunakan borang yang sama tetapi link yang lain. Ya, okey. Jadi saya tak mahu ini, saya kosongkan. Kemudian di sini saya boleh tulis terima kasih. Contohnya, okey, terima kasih. Kemudian kita save. Baik, kalau cikgu lihat saya tidak menunjukkan tentang quizzes sebab ini adalah satu tajuk yang besar, kita akan lihat selepas ini. So kita sudah save. Okey, sekarang bila borang kita sudah sedia, semuanya sudah ada, kita mahu mendapatkan link untuk share kepada
pelajar ataupun kepada penerima. Ialah melalui butang send. Kemudian pada send ini cikgu lihat ada 3 simbol email, bermaksud kita boleh hantar email borang ini melalui email kalau kita tahu email penerima. Kalau kita tak tahu email penerima seperti pelajar kita yang ramai kan, ramai sangat email mereka, jadi kita ambil link sahaja. Ini adalah link. Ya, jadi kita copy link. Kita copy link tadi, ya, kita copy dan kita boleh pergi ke mana-mana media sosial yang kita gunakan, contohnya seperti Telegram ataupun WhatsApp, dan kita paste. Ya, ini adalah link kepada borang kita tadi tetapi dia panjang. Ya, jadi kita boleh juga singkatkan link kita. Caranya ialah kita copy link tadi, kemudian kita pergi ke Google ni, kita cari gg.gg. Ya, akan keluar ni shortener, kita boleh letak di sini. Ya, kemudian kita letakkan. Kita letakkan link yang panjang-panjang tadi, kemudian kita klik pada customize link dan ubah nama. Okey, kita boleh letakkan nama yang sesuai dengan borang kita, kemudian kita klik pada shorten URL. So kita akan dapat satu link yang lebih singkat dan sangat berkaitan dengan tajuk borang kita. Kemudian kita highlight, klik kanan, copy, dan kita boleh letakkan di social media yang kita nak gunakan seperti Telegram ataupun WhatsApp. Ya. Kita boleh paste dan cikgu boleh tunggu sehingga gambarnya keluar. Ya. Kemudian cikgu boleh send. Ya. Di dalam WhatsApp pun boleh. So begitulah cikgu cara kita memulakan Google Form. Ini adalah permulaan sahaja. Bengkel seterusnya kita akan lihat lebih lanjut lagi cara mengisi borang kita dengan pelbagai item. Kita akan lihat apakah fungsi butang-butang di sebelah kanan ini dan bagaimana kita boleh gunakan di dalam Google Form kita. Kemudian kita akan lihat cara kita akan mengumpulkan maklumat, ya, maklumat selepas Google Form ini sampai kepada penerima. Kemudian kita akan lihat pelbagai setting lagi untuk penampilan Google Form kita. Jadi setakat itu sahaja bengkel santai setengah jam untuk hari ini. Esok cuti umum dan kita akan sambung kembali pada hari Jumaat pada masa yang sama, bengkel santai setengah jam dari 9.40 hingga 10.10 pagi, dan kita akan lihat secara lanjut Google Form pada hari Jumaat. Jadi kalau cikgu ada apa-apa pertanyaan, cikgu boleh PM kepada saya akan menjawab soalan cikgu sebaik yang boleh. So dengan itu, terima kasih. Kita akan berjumpa kembali. Stay safe, take care. Salam semua. Thank you, bye-bye.